Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid SK Sungai Bakau di Mutbal, Pulau Pinang, saya ucapkan selamat datang dan selamat kembali ke sekolah. Sila jaga kesihatan anda di musim COVID-19 ini. Saya doakan anda semua sihat, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sila patuhi garis panduan norma baru persekolahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita jaga kita mesti menang. Kebersamaan merealisasikan kecemerlangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita lagi dalam siri kali ini. Saya Ustaz Ramzi bin Samsudin daripada unit bimbingan dan kaunseling SK Sungai Bakau ingin menyampaikan beberapa panduan dan juga maklumat berkaitan dengan pembukaan semula sekolah dalam norma baharu khas untuk SK Sungai Bakau. Yang pertama, sekolah telah pun mula dibuka pada 1 Mac yang lepas, iaitu untuk murid PPKI daripada tahun 1 sampai tahun 6, murid prasekolah dan juga murid tahun 1 dan tahun 2. Dan untuk 8 Mac pula nanti, pembukaan sekolah untuk tahun 3 hingga tahun 6. Jadi kami mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid SK Sungai Bakau, daripada murid PPKI, murid prasekolah, murid tahun 1 dan juga murid tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Selamat kembali semula ke sekolah dan kami harapkan pembelajaran kamu di sekolah berjalan dengan lancar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan panduan menghantar anak ke sekolah. Panduan menghantar anak ke sekolah khas untuk para waris dan juga untuk anak-anak murid SK Sungai Bakau. Yang pertama, para ibu bapa
ataupun para penjaga perlu memastikan anak-anak betul-betul sihat dan bersedia untuk hadir ke sekolah. Yang kedua, semua murid wajib memakai pelitup separuh muka ataupun pelindung muka, salah satu. Ya, pelitup separuh muka ataupun pelindung muka semasa hadir ke sekolah. Yang ketiga, demi untuk keselamatan dan pematuhan kepada SOP COVID-19, kehadiran murid adalah seawal 7.15 pagi. Seawal 7.15 pagi. Bagi murid yang datang lebih awal, perlu menunggu di tempat yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang keempat, murid PPKI dan prasekolah tidak dibenarkan membawa beg ke sekolah, tetapi dibenarkan membawa alat tulis dan pensel warna pada hari pertama persekolahan lagi dan perlu ditinggalkan di sekolah. Yang kelima, semua murid dikehendaki membeli makanan di kantin sekolah, kecuali murid yang ada masalah kesihatan sahaja dibenarkan membawa makanan dari rumah. Ya, murid akan beli makanan di kantin secara bungkus dan mereka akan balik ke kelas dan makan di dalam kelas masing-masing. Tetapi untuk murid prasekolah, makanan mereka disediakan oleh pihak prasekolah dan mereka makan di dalam kelas prasekolah. Dan ada pengecualian. Untuk murid yang ada masalah kesihatan sahaja dibenarkan bawa makan dari rumah. Sekiranya ada masalah kesihatan, ada keperluan tertentu, maka murid tersebut dibenarkan bawa makanan dari rumah. Yang keenam, semua murid hendaklah memakai uniform sekolah semasa hadir ke sekolah. Walau bagaimanapun, murid dibenarkan memakai pakaian lain yang sesuai dan sopan jika belum membeli uniform. Itu berkaitan dengan panduan menghantar anak ke sekolah. Seterusnya berkaitan dengan panduan bila murid tiba di sekolah. Bila waris dan murid tiba di sekolah, panduannya yang pertama ialah semua murid PPKI, prasekolah dan tahun 1 akan masuk ke kawasan sekolah ikut pintu utama bersebelahan pondok pengawal. Yang kedua, murid tahun 2, tahun 3 dan tahun 4. Murid tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 akan masuk ikut pintu pagar kecil berhampiran pondok menunggu. Manakala yang ketiga pula ialah murid tahun 5 dan tahun 6. Mereka ini akan masuk ikut pintu pagar kedua yang berhadapan masjid. Jadi para waris perlu menghantar anak masing-masing berdasarkan kepada kelas anak tersebut. Sekiranya anak tersebut daripada murid PPKI, prasekolah dan tahun 1, perlu hantar anak melalui pintu pagar utama bersebelahan pondok pengawal. Kemudian sekiranya anak daripada tahun 2, tahun 3 dan tahun 4 perlu menghantar anak di pintu pagar kecil berhampiran pondok menunggu. Mereka akan masuk melalui pintu tersebut. Kemudian anak yang murid tahun 5 dan tahun 6 masuk ikut pagar kedua. Pagar ini berhampiran dengan masjid. Jadi waris untuk murid tahun 5 dan tahun 6 perlu hantar anak di pintu pagar kedua berhadapan dengan masjid. Yang keempat, imbasan suhu badan murid akan diambil oleh guru bertugas di pintu masuk. Sekiranya pelajar tersebut mencatat suhu melebihi 37.5 Celsius, waris perlu mengambil murid dan dibawa pulang untuk rawatan lanjut. Sekiranya melebihi 7.5 Celsius, 37.6 dan ke atas lah, maka murid tersebut tak perlu datang hadir ke sekolah pada hari tersebut, perlu waris bawa balik ke rumah untuk mendapat rawatan lanjut lah. Yang kelima, ibu bapa penjaga tidak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah kecuali ada kes tertentu dan perlu juga mengimbas suhu di pintu masuk. Yang keenam,
Murid hendaklah bergerak mengikut laluan yang telah ditetapkan dan wajib mencuci tangan dengan sabun serta air di lokasi yang ditetapkan sebelum naik ke kelas. Itu berkaitan dengan panduan bila murid tiba di sekolah. Seterusnya, panduan semasa sesi persekolahan bermula. Pertama, waktu persekolahan adalah seperti berikut. Pertama, pendidikan khas tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 bermula 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari. Kedua, pendidikan khas tahun 4, 5 dan 6. Mula kelas 7.45 pagi hingga 12.45 tengah hari. Prasekolah 7.45 pagi hingga 12 tengah hari. Tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Mula kelas mereka ialah 7.45 pagi hingga 12.45 tengah hari. Tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Mula kelas 7.45 pagi hingga 1.15 tengah hari. Kemudian yang keduanya, jadual waktu setiap kelas akan dihebahkan melalui grup WhatsApp masing-masing. Jadi para waris dan juga murid-murid boleh melihat jadual kelas masing-masing di grup WhatsApp kelas masing-masing. Yang ketiga, semua murid perlu membawa alat tulis dan kelengkapan sendiri yang mencukupi kerana mereka tidak dibenarkan berkongsi alatan. Yang keempat, makanan di kantin dijual dalam bentuk bungkusan dan murid akan beli serta makan dalam kelas masing-masing dengan pemantauan oleh guru. Kecuali seperti yang diceritakan tadi, yang dimaklumkan tadi, iaitu prasekolah, mereka disediakan makanan oleh pihak prasekolah dan tak perlu ke kantin. Mereka telah disediakan makanan di dalam bilik ataupun kelas prasekolah dan mereka makan dalam kelas mereka lah untuk prasekolah. Yang kelima, murid hanya dibenarkan menggunakan sudu dan garpu plastik sahaja. Yang keenam, murid boleh membawa sapu tangan atau tisu untuk kegunaan sendiri. Ini memang digalakkan. Murid membawa sapu tangan ataupun tisu untuk kegunaan sendiri, untuk lap tangan ataupun lap meja mereka dan sebagainya. Yang ketujuh, harga makanan di kantin adalah seperti berikut. Pertama, nasi berlaukkan ayam RM2, nasi berlaukkan telur RM1.50. Yang ketiga, air minuman berharga RM1. Dan seterusnya, panduan bila murid pulang dari sekolah. Pertama, ibu bapa atau penjaga perlu mengambil anak masing-masing sebaik sahaja sesi persekolahan tamat. Yang kedua, sewaktu balik, murid-murid akan berada dalam kawasan sekolah dengan pemantauan oleh guru. Murid tidak dibenarkan berada di pondok menunggu di luar pagar. Yang ketiga, murid-murid tidak dibenarkan berkumpul atau bermain-main semasa menunggu ibu bapa atau penjaga semasa balik. Yang keempat, ibu bapa atau penjaga boleh mengambil anak masing-masing melalui pintu di mana murid masuk pada waktu pagi. Itu saja sedikit berkaitan dengan panduan dan juga maklumat berkaitan dengan pembukaan semula sekolah dalam norma baru khas untuk para waris dan juga semua murid SK Sungai Bakau. Jadi lagi sekali kami ucapkan selamat kembali ke sekolah. Sentiasalah patuhi dan amalkan norma baharu setiap masa. Dan sabas dan tahniah kami ucapkan kepada para waris dan juga terima kasih juga kepada para waris yang prihatin, yang sentiasa peduli terhadap anak-anak, terhadap persiapan anak-anak untuk kembali ke sekolah. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.